Didik TV KPM. Masih menonton slot menengah atas bersama saya, Nisa K di Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah. Topik kita berkaitan prinsip rukun negara. Baiklah cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Semua murid dah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi double thumbs up. Wah, semua dah bersedia cikgu. Yang di rumah pun sudah bersedia. Jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey, kita dah belajar mengenai sejarah rukun negara itu. Okey, kita dah belajar matlamat rukun negara dan kita dah belajar prinsip rukun negara dan apa kandungannya. Okey, untuk sesi seterusnya kita teruskan kepada soalan lah. Baik, boleh. Ini adalah soalannya berbunyi seperti ini. Berbunyi. Okey, huraikan kepentingan menghayati rukun negara. Baik. Okey, setiap perkara ada kepentingannya termasuklah rukun negara. Okey, markahnya ada 8 markah. Baik, cikgu. Apabila kita tengok soalan sebegini kan ada tertulis berapa markah yang diberi. Bagaimana kita nak menggunakan markah itu sebagai panduan cara kita menjawab? Okey. Jika 8 markah, murid-murid sama ada dalam talian atau yang berada di rumah, okey, kita boleh jawab soalan ini satu kepentingan dan satu huraian untuk kepentingan tersebut. Okey, untuk dapat 8 markah maksudnya kita ada 4 fakta, 4 huraian. 4 huraian. Okey, itu yang paling senanglah. Ada murid yang dia sangat mahir untuk buat untuk satu fakta pun, untuk satu kepentingan dia boleh hurai dapat sampai 8 markah. Ada yang boleh buat macam tu. Dia buat macam mana? Dia buat fakta, dia buat huraian lanjut, buat contoh. Contoh tu ada huraian lanjut pula. Okey, bagi lagi huraian dan akhir sekali dia akan akhiri dengan inference. Inference tu adalah kesimpulan kecil. Baik, ini tips menjawab soalan yang mudah. Kita boleh gunakan. Jom cikgu, kita tanya kepada murid-murid apakah jawapan-jawapannya. Okey, yang ni kita cikgu akan tanya terus kepentingan tu lah, bukan dalam bentuk ayat yang penuh ya. Murid-murid just hanya bagi tahu apa kepentingan tersebut. Baik. Okey. Cikgu mulakan dengan Auni. Okey, apa kepentingan yang pertama Auni ada? Silakan Auni. Membentuk masyarakat yang progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, membentuk masyarakat yang progresif. Okey, thank you. Terima kasih. Ini Auni, nanti cikgu ulas sebentar lagi. Baik. Okey, Nurin. Nurin, jawapan anda? Dapat mewujudkan masyarakat demokratik. Mewujudkan masyarakat demokratik. Okey. Seterusnya, Nash. Jawapan anda, Nash? Dapat mewujudkan masyarakat yang liberal. Masyarakat liberal. Baik. Okey, terima kasih Nash. Okey, dan akhir sekali Khairi. Silakan Khairi. Melahirkan masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil. Okey, Nisa perasan tak jawapan anak-anak murid tadi adalah jawapan kepada matlamat rukun negara tadi. Ingat tak? Okey, sebenarnya jawapan itu pun boleh digunakan untuk soalan ini. Kepentingannya adalah mewujudkan masyarakat yang progresif. So boleh gunakan huraian masyarakat progresif tadi untuk soalan ini. So daripada itu pun dah dapat 8 markah. Maknanya gunakan 4 fakta yang dikongsikan oleh murid-murid tadi, tambah huraian untuk setiap fakta. Betul. Dah dapat 8 markah. Okey. Dia ada 4 kan? Ya, betul. Okey, setiap tu dia ada satu huraian. So dapat 8. InsyaAllah ikut tips ni mudah menjawab dan mendapat markah yang penuh ya cikgu ya. Baik, selain pada soalan jawapan-jawapan yang dikongsikan oleh murid, ada tak jawapan lain yang kita boleh gunakan? Okey, ada banyak jawapan sebenarnya Nisha. Bila soalan kepentingan dia ada banyak jawapan. Okey, antaranya adalah memupuk perasaan hormat menghormati. Okey, mewujudkan keharmonian. Bila masyarakat saling hormat menghormati, maka secara tak langsung semua akan hidup dalam keadaan harmoni. Okey, mempertahankan kedaulatan negara kita. Okey, dan juga membentuk masyarakat yang bersatu. Kalau perasaan bersatu tadi pun dia ada dalam matlamat rukun negara. Baik. Okey, mari kita tengok jawapan penuh. Ini adalah jawapan contoh bagi soalan tersebut. Okey, yang warna hitam ini ada yang diboldkan ini adalah faktanya lah. Okey, nak saya bacakan ke Nisa? Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, macam kalau kita nak jawab soalan berbentuk kebat, okey, jangan lupakan perkataan-perkataan seperti antaranya. Okey, selain itu penanda-penanda wacana inilah seterusnya sehubungan dengan itu, di samping itu dan sebagainya. Okey, untuk menjawab soalan ini, okey, mesti ikut pangkal soalan tadi. Dia nak kepentingan kan? Okey, kena mula dengan antara kepentingan menghayati rukun negara ialah memupuk perasaan hormat
mati. Okey, hormat menghormati itu antara siapa? Antara rakyat pelbagai kaum. Baik. Itu faktanya. Okey, apa huraiannya? Huraiannya biasa cikgu ajar anak-anak murid dia guna perkataan seperti ini. Bagi. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan murid-murid di luar, rasanya murid-murid di luar sana pun dah diajar mengenai penggunaan dabus. Okey, dia ada di A, B, U, S. Kalau nak buat huraian kita guna dabus. D ini apa? D ini demi. A agar. B bagi. U untuk. S supaya. Okey, rasanya murid-murid mesti dah biasa dengan perkataan inilah ayat ini. Okey, bagi menjauhi huru-hara dan juga permusuhan. Agak-agak dapat berapa markah Nisa? Dah dapat 2. Betul. 2 markah. Betul 2 markah. Kena confidence sikit Nisa. Okey, kesannya. Betul pergi kesimpulan. Okey, negara akan terus mengekalkan kedaulatannya sekaligus dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Okey, negara aman kan, masyarakat harmoni kan, so kita akan dipandang tinggilah. Bagus negara ni. Okey, seterusnya ini dia perenggan yang kedua. Kita jangan, kalau boleh kita galakkan anak-anak murid ni untuk buat perenggan yang baru, bagi jawapan yang baru, fakta yang baru. Okey, seterusnya mewujudkan masyarakat yang bersatu. Okey, ini dah satu markah. Kenapa kena huraikan? Okey, kerana sifat saling memahami, masyarakat kebudayaan masyarakat yang lain. Okey, dan amalan penghayatan ini akan memastikan negara terus bergerak maju ke hadapan. Okey, bila masyarakat bersatu, saling memahami, maka negara itu akan terus maju ke hadapan seiring dengan kesepaduan yang dibentuk oleh rakyat pelbagai kaum. Baik. Okey, kesimpulannya, penghayatan yang mendalam terhadap amalan rukun negara akan membawa kebaikan bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada negara secara amnya. Jadi dah dapat 8 markah di situ, cikgu? Yes, 8 markah. 8 markah kalau kita melihat kepada contoh jawapan yang dikongsikan oleh murid-murid dalam pada kita seronok kan, kusyuk belajar ni sebenarnya. Kita telah pun tiba di penghujung kelas kita hari ini, cikgu. Cikgu Murina, saya nak minta cikgu untuk kongsikan sedikit rumusan terhadap apa yang telah sama-sama kita belajar sepanjang hari ini. Okey, ada sini. Okey, secara keseluruhannya sebagai seorang rakyat Malaysia, adalah tanggungjawab kita menghayati sepenuhnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam rukun negara. Kenapa rukun negara ini mampu mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Dan usaha mewujudkan perpaduan ini sebenarnya bukan benda yang sangat simple ya. Betul. Tetapi dia memerlukan kesungguhan dan memerlukan rasa tanggungjawab semua rakyat Malaysia. Setuju, cikgu. Setuju. Jadi kita kena tahu, hayati dan juga amalkan prinsip rukun negara. Baiklah murid-murid, terima kasih saya ucapkan. Murid-murid dari SMK Wangsa Melawati bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru kita pada hari ini, Cikgu Murina Ahmad Muki, yang merupakan juga dari SMK Wangsa Melawati. Juru bahasa isyarat kita tak dilupakan. Terima kasih Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam, Selangor. Cikgu, kalaulah murid-murid nak dapatkan lebih banyak bahan latihan pengukuhan, di manakah mereka boleh dapatkannya? Okey, untuk murid-murid sama ada dalam talian dan juga berada di rumah sana, bolehlah dapatkan berbagai bentuk latihan di dalam Pelantar D5 KPM. Ada banyak sangat. Cikgu, sepanjang hari ni saya dan rakan-rakan, terus mengaku rakan-rakan sekelas saya ni dah jawab dengan semua jawapan kami betul, cikgu. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan kami semua? Macam tu. Prestasi nak bagi macam mana? Bintang tadi ke? Dah 10-20 bintang setiap seorang. Secara keseluruhannya, cikgu rasa kami ni pelajar yang cemerlang tak untuk topik kali ni? Ya, sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Betul, cikgu? Betul. Janji? Yes. Double thumbs up. Murid-murid, tahniah kepada anda semua. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton Didik TV KPM di atas masa anda untuk menonton slot menengah atas kali ini. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.